Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu soalan daripada netizen ataupun soalan daripada rakyat Malaysia. Hanya satu soalan apabila Ketua Pesuruhjaya SPRM yang dikaitkan dengan skandal sahamkah? Saya pun tidak berapa ingat. Tapi apabila nama Azam Baki disebut dan kita dapat lihat timbul persoalan, adakah Azam Baki bersalah? Adakah beliau pun terlibat dengan rasuah skandal sedangkan beliau adalah Ketua Pesuruhjaya SPRM? Jadi persoalan ini menjadi salah satu yang paling ramai netizen mulai rasa mau tahu jawabannya. Jadi apa pengakuan daripada Azam Baki sendiri? Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Ini satu pengakuan Azam Baki yang terbaru. Saya tak sembunyikan apa-apa, sedia disiasat. Jadi maksudnya Ketua Pesuruhjaya SPRM berkata tidak menyembunyikan apa-apa, bahkan beliau disiasat. Jadi adakah proses siasatan ini sekiranya melibatkan Azam Baki bersalah? Sekiranya adakah SPRM akan tahan Azam Baki, tangkap Azam Baki, ataupun serbu kediaman Azam Baki, serbu office Azam Baki? Nah, ini semua menjadi persoalan. Tapi kita di luar, janganlah kita terus membuat kesimpulan bahwa Azam Baki ini bersalah. Karena semuanya ini kita nantikan keputusan yang resmi, sama ada beliau bersalah atau tidak. Azam Baki berkata, dia sedia untuk disiasat oleh mana-mana jawatan kuasa bebas yang ditubuhkan kerajaan berhubung pemilihan sahamnya. Saya tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Azam Baki berkata, semua pengisytiharan keuangan dan asetnya dibuat mengikut peraturan perkhidmatan awam yang terpakai dan melalui saluran rasmi seperti yang ditetapkan untuk setiap penjawat awam. Pendekatan sedemikian penting bukan saja untuk mempertahankan integriti pribadi saya, malah bagi mengekalkan keyakinan rakyat terhadap SPRM. Sedia untuk disiasat. Azam berkata, sebagai penjawat awam dan ketua agensi penguatkuasaan, dia percaya mana-mana individu yang berdepan dakwaan harus terbuka dan bersedia untuk disiasat secara bebas dan telus. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya hormati, seperti yang saya pernah keluarkan kenyataan sebelum ini, siapapun juga yang terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tidak kisahlah kau ahli parlimen kah, adun kah, YB kah, datuk kah, even Perdana Menteri sekalipun, kalau terlibat dengan rasuah dibuktikan bersalah, memang perlu dikenakan tindakan undang-undang. Jadi ada satu artikel ataupun berita terbaru. Kali ini pengakuan Rafizi, koreklah semua. Rafizi dalam radar SPRM, isu pelaburan RM 1,1 bilion. Jadi saya berpikir saja, saudara-saudara, kalaulah Rafizi Ramli bersalah berkaitan isu ini, kalau Rafizi terlibat ataupun didapati bersalah,
Bukankah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga ditangkap? Ataupun mungkin kediaman diserbu, ditahan kah, dan macam-macam lah yang SPRM normal buat. Apabila terdapat isu macam beginilah, penyelewengan dan rasuah dan sebagainya. Jadi benarkah tidak Rafizi bersalah? Nah, ini satu pengakuan. Membangkitkan persamaan dengan saga Star Wars Rafizi Ramli yang mendedahkan. Dia berada dalam radar SPRM berhubung satu laporan mendakwa penyelewengan melibatkan pelaburan RM1,11 bilion, menyamakan keadaan itu dengan episod The Empire Strikes Back. Dalam hantaran sinis di X, bekas Menteri Ekonomi itu kelihatan tidak goyah. Malah mentertawakan dakwaan tersebut dan mencabar pihak berkuasa untuk membantu siasatan secara menyeluruh. Rafizi mendedahkan laporan yang dibuat semalam oleh gabungan NGO berkaitan dengan perjanjian Malaysia dengan syarikat reka bentuk semikonduktor berpangkalan di United Kingdom Arm Holdings untuk membangunkan chip made by Malaysia. Kononnya, Arm Holdings rasuah saya. Koreklah semua. Makan tengah hari atau cendera hati pun aku tak dapat, apatah lagi komisen. Saya masih miskin macam sebelum ini katanya. Menurut Rafizi, bukan perkara baru baginya menjadi sasaran pihak berkuasa yang sering menggunakan agensi kerajaan untuk menekan suara yang tidak sehaluan. Dari zaman 1MDB lagi, saya tahu bila kita tak buat salah apa-apa, insya Allah kita ada Allah, katanya lagi. Pertelingkahan dengan SPRM, Azam, laporan terhadap Rafizi yang menjadi duri dalam daging kepada PM Anwar, hadir selepas kritikannya terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM. Azam Baki berhubung skandal saham yang didedahkan Bloomberg dan gesaannya agar Azam digantung tugas. Ini bukan kali pertama ahli Parlimen Pandan itu terlibat dalam pertikaian dengan SPRM dan Azam Baki. Dalam artikel yang lain juga menyebut bahwa Rafizi ada buat kenyataan. Kenyataan Rafizi yang mungkin menyindir, kita pun tidak tahulah, dengan berkata bahwa lantik Nurul Izzah saja jadi bos SPRM, kata Rafizi. Jadi adakah ini Rafizi menjadi satu kebaikan ataupun keburukan untuk Anwar Ibrahim? Jadi tuan-tuan dan puan, berkaitan isu ini apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya hormati, mungkin ada cadangan daripada Anda, terutamanya di Sabah. Mungkin ada cadangan daripada Anda untuk semua bangsa KDM ataupun semua parti lokal KDM bergabung. Seperti yang kita tahu, ada beberapa parti lokal ataupun KDM di dalam di Malaysia, di dalam parti ataupun pemimpin politik yang terbesar. Partista, APKO, KDM, dan juga ada juga bangsa KDM daripada Barisan Nasional. Jadi PBS pun KDM juga, tetapi PBS dalam JRS, manakala STA, APKO adalah parti yang bergerak solo. Jadi saya berpikir, memandangkan semua ini dalam kerajaan, adakah sekiranya PBS, 7 adun PBS kalau tak silap, APKO, STA, adun lokal Barisan Nasional bebas bergabung, adakah mereka boleh membentuk kerajaan? Dan kalau semua parti ataupun semua ahli Dewan Undangan Negeri KDM ini bergabung, adakah mereka boleh mencapai satu kesepakatan membentuk gabungan baru yang boleh melahirkan seorang lagi Ketua Menteri Sabah selain daripada Haji G? Nah, ini menjadi persoalannya lah. Termasuk warisan juga. Tapi saudara-saudara, bagi KDM pula, saya dapat maklumat daripada FB, STA Sabah N15 kilo, Anda boleh lewat FB ini. Mungkin saya suka juga dengan ulasan ini. Peluang penyatuan KDM, ujian sebenar kepimpinan dan masa depan politik. Buat pertama kalinya parti-parti berasaskan KDM seperti STA, PBS, APKO, PBRS, PKDM berada dalam blok kerajaan selepas PRU Sabah ke-17. Jadi ada gambar pemimpin KDM, pemimpin APKO, pemimpin PBS, pemimpin STA, dan juga pemimpin Barisan Nasional, di mana mereka semua ini adalah daripada KDM.
Jadi ada yang berkata, sejarah sedang memberi peluang kepada kepimpinan parti-parti KDM untuk membuktikan keberanian dan keikhlasan mereka. Persoalannya, adakah mereka benar-benar bersedia untuk mengorbankan kepentingan sempit demi masa depan yang lebih besar, atau sekadar mengulangi kesilapan lama dengan wajah dan slogan yang berbeza? Jika tidak ada keberanian untuk bersatu, maka jangan salahkan rakyat jika sesuatu hari nanti mereka masih memilih untuk mencari kepimpinan baru yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih berprinsip. Terence Sinti, Ketua Bahagian N15 Kilo. Ulasannya panjang, Anda boleh lewat FB Staf Sabah N15 Kilo. Jadi ada relevannya juga kalau semua adun berasaskan KDM ini bergabung, mungkin boleh membentuk satu blok baru yang bukan saja memberikan cabaran besar kepada politik di Sabah, tetapi mungkin juga boleh membentuk sebuah kerajaan baru dengan gabungan-gabungan adun ini. Nah, mungkin juga bersama dengan adun lokal yang lain dan tidak bersama dengan JRS, tolak PBS lah, sebab PBS parti yang berasaskan KDM juga saya lihat. Jadi bagaimana kalau semua adun lokal, adun KDM di Sabah ini bergabung membentuk gabungan baru, dan boleh majority cukup, ataupun mereka boleh membentuk gabungan baru dan kerajaan yang ada hari ini tumbang karena kehilangan kerusi. Jadi mungkin ada beberapa nama yang boleh diketengahkan sebagai ketua menteri bagi gabungan ini. Mungkin STA boleh, mungkin juga daripada partai KDM, mungkin daripada APKO, dan jangan juga lupa daripada adun bebas juga ada KDM. Jadi berkaitan isu ini, apa komen Anda?